Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Okey. Dekat ya. Alhamdulillah, pertama kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita di jalan Allah ini dan memberikan kita kekuatan dapat bersama-sama untuk meneruskan siri pengajian kita untuk mencari keredaan Allah, untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah terima amalan kita dan menjadikan kita di antara hamba-Nya yang mendapat keredaan dunia dan akhirat. Baik, hari ini kita sambung balik pelajaran kita yang masih berkisar dalam surah Al-Qiyamah. Ya, seperti mana yang kita telah tahu, surah ini adalah surah yang berkaitan dengan peristiwa kiamat dan beberapa perkara yang perlu kita ambil iktibar. Ya, kenapa? Kerana dia berkaitan dengan masalah akidah dan masalah prinsip yang mesti kita clearkan. Dan pada pelajaran yang lepas kita dah terangkan tentang konsep kita beriman dengan hari akhirat. Bila kita membicarakan bagaimana kita nak beriman dengan hari akhirat, mestilah konsep itu tidak lari daripada keimanan yang betul berdalilkan Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah sahihah yang ditafsirkan mengikut 3 kurun yang terbaik. Dia tidak boleh kita mentafsirkan perjalanan hari akhirat mengikut akal masing-masing. Seperti mana kita mentafsirkan alam barzakh mengikut akal masing-masing. Perkara-perkara yang ghaib begini kita mesti berdiri di atas dalil, bukan di atas akal. Kita terangkan. Dan bila kita bicarakan dalil, dia tidak boleh dalil itu dhaif atau apatah lagi palsu. Oleh kerana itu, fattaqillah, ya, bagi mereka-mereka yang menyampaikan perkara-perkara kononnya di atas hadis-hadis, ya, sedangkan Rasulullah tidak bicara amalan-amalan tertentu boleh manfaat di dalam kubur, amalan-amalan tertentu boleh manfaat di akhirat. Tuan-tuan dan perempuan, ini persoalannya, ya, masalah kita tidak diajar untuk memahami bagaimana kita beriman dengan Allah cara yang betul. Kita tidak diajar bagaimana kita beriman dengan Rasulullah dengan cara yang betul. Ya, sehingga kita sanggup menjadikan, ya, menipu atas nama Rasulullah semata-mata untuk menyampaikan kepentingan kita, pengaruh kita. Na'udzubillah. Sedangkan ini agama. Agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tidak boleh menyampaikan disandarkan kepada Allah, sedangkan ianya Allah tak pernah menyampaikan. Kita melihat pengkhianatan pada agama kita oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab ini, ya, dan menyampaikan kepada mereka dengan perkara-perkara yang tidak ada nas, yang betul, yang tepat. Dan kalau ada pun mereka akan mentakwilnya, mentafsirkan mengikut akal mereka dan bukan mengikut yang difahamkan oleh 3 generasi yang terbaik. Maka penyelewengan akan berlaku. Bila penyelewengan akan berlaku, maka merosakkan keimanan kita berkaitan dengan hari akhirat. Bila rosak keimanan kita berkaitan dengan hari akhirat, maka rosaklah segala-galanya. Amalan-amalan kita dalam i'tiqad kita berhadapan dengan masalah yang besar. Na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan dan perempuan, ini akidah. Bila kita bicarakan akidah, ianya bukan main-main. Bila kita bicarakan akidah, dia akan menentukan syurga dan neraka kita. Dan berimanlah cara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan kita ni, ya, mengatakan kita cinta kepada Rasulullah hanya lafaz, perkataan, tetapi tidak pernah mentatbikkan dalam keimanan yang sebenarnya. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan jika kamu mencintai Allah, ikut aku. Ikut aku. Kalimah itu ittiba'. Qalu sami'na wa ata'na. Katakan, ya, qulu sami'na wa ata'na. Katakan kami dengar dan kami patuh. Ittiba'. Rasulullah adalah untuk diikuti, dicintai dengan mengikutnya. Bukan dicintai lepas tu ambil yang lain
dan ikut yang lain. Bukan begitu. Sayang tuan-tuan dan puan-puan. Perjalanan kita ini yang makin singkat, kita beriman dengan cara yang tak betul. Sayang. Perjalanan yang menentukan syurga neraka, kita ambil tak indah. Sayang. Kita beriman dengan cara yang salah, akhirnya kita beriktikad dengan iktikad yang salah, rosak. Rosak. Subhanallah, macam mana ya, kita pun tak faham. Ya, seorang itu dah tahu benda tu betul, ya, benda tu clear, ya, benda tu dah sahih betulnya, tetapi dia rasa tak puas hati, dia nak yang lain juga. Rasulullah kata begini, dia kata begini. Tuan-tuan dan perempuan, macam mana ya, kita tak faham. Ya, Rasulullah mengarahkan kita begini, kita ambil jalan yang lain. Wa ma kana lil mu'minina wal mu'minati idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah. Tidak boleh seorang mukmin lelaki dan mukminah perempuan itu, bila Allah dan Rasul telah memutuskan satu perkara, dia ada pilihan dia. Tuan-tuan dan perempuan, ini usul dalam agama kita. Kita tidak ada pilihan dalam bab agama ini melainkan ittiba'. Sami'na wa ata'na. Melainkan mengikut 3 generasi yang terbaik. Na'udzubillah min zalik. Minta Allah lindung dari kita, kejahatan diri kita ini, daripada mengikut hawa nafsu kita dan perasaan kita. Ini di antara perkara yang kita mengikut hawa nafsu kita dalam masalah akidah. Beriman dengan hari akhirat. Bermula beriman dengan Allah tu dah masalah. Beriman perjalanan alam kubur pun kita dah bermasalah. Beriman dengan hari akhirat pun masalah. Apa lagi sisa yang kita tinggal? Kalau kita tidak mempelajari keimanan dengan sebenar-benarnya. Sayang. Subhanallah. Apabila Allah mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Baqarah, fa'in a'udzubillahi minasyaitanirrajim. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. Jika mereka itu beriman seperti mana kamu, wahai Muhammad, dan para sahabatmu beriman, sesungguhnya mereka mendapat petunjuk. Clear, ayat clear. Mengarahkan kita beriman seperti mana Rasulullah dan para sahabat beriman. Kita tidak ada pilihan. Kerana ini agama yang diwahyukan Allah kepada kita, seperti mana yang dibawa, begitulah yang perlu kita ikuti. Rasulullah seperti mana diwahyukan kepadanya, Abu Bakar pun tak tahu, Umar pun tak tahu, Osman pun tak tahu. Hanya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah sampaikan seperti mana yang Allah nak. Datang kita, kita nak tokok tambah. Datang kita, kita nak kurang. Datang kita ikut sedap aku. Na'udzubillah min zalik. Wahyu yang disampai hanya Rasulullah yang mengetahui. Dan Rasulullah mengetahui apa yang Allah nak dan disampaikan kepada para sahabat. Tidak kurang dan tidak lebih. Sehingga Allah mengakui kebenaran risalah yang disampaikan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan kamu, agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku telah berikan keseluruhan atau sempurnakan nikmat aku kepadamu, dan aku telah reda Islam itu sebagai agama kamu. Habis. Perkataan itu, wahyu itu disampaikan kepada Rasulullah setelah Rasulullah hantarkan kepada kita dengan jelas, tidak ada kekeliruan. Tidak ada yang kabur. Yang kabur itu adalah kita, yang kabur itu adalah kejahilan kita. Itu puncanya. Bila kita tinggal perjalanan 3 kurun yang terbaik, maka itulah kekaburan yang menyebabkan kita tersesat. Sedangkan Rasulullah dah mengatakan, taraktu fikum syai'aini lan tudillu ba'dahuma. Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara dan kamu tak akan sesat. Ya? Tak akan sesat untuk selama-lamanya. Bila dikatakan Al-Quran dan As-Sunnah jalanku, maka kamu tak akan sesat. Tetapi bila kita ada pilihan yang lain, maka kita akan sesat. Kita akan sesat. Na'udzubillah min zalik. Pertama, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah kepada kita untuk kita ikuti. Dan insya-Allah jadikanlah pendukung Al-Quran dan As-Sunnah tanpa mengubahnya walaupun sedikit. Seperti mana yang diacu, begitulah kita ikut. Ya. Baik, kita sambung balik pelajaran kita yang masih lagi membicarakan tentang ayat dalam surah Al-Qiyamah. Ya.
yang beriman kepada hari kiamat. Di antara perkara yang kita lihat apabila Allah menceritakan peristiwa kiamat itu, maka pada ayat yang kita sampai ayat berapa ya? Ayat yang ke-13. Dan kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Pada hari diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang telah dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Janganlah kamu gerakkan lidah kamu untuk membaca Al-Quran, hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah yang mengumpulkan di dadamu dan yang membuat kamu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah yang akan menjelaskannya. Okey. Di dalam ayat ini, pamparan yang disebutkan dalam Imam Ibn Katsir mengatakan pada ayat yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar, yakni manusia diberitahu tentang semua amalannya, baik yang lama ataupun yang baru, yang awal atau yang akhir, dan yang kecil ataupun yang besar. Ya, semua Allah akan bukakan. Yauma tublas sarair, pada hari dibukakan rahsia yang berada di jantung kita ataupun hati kita. Ya, masalah hati adalah satu masalah yang besar. Tak ada siapa yang tahu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang tahu masalah hati? Ya, tak ada. Kerana itu adalah satu sifat rububiyah, ketuhanan. Ya, tak ada siapa yang boleh menguasai dalam maklumat hati. Tak ada. Itu pasal bila sebahagian golongan sufi mengatakan dia kasyaf, mengetahui apa yang terkandung dalam hati, merupakan satu perkara yang berbahaya berkaitan dengan syirik rububiyah. Hatta Rasulullah SAW sendiri tak tahu perkara-perkara yang gaib. Dia hanya menunggu wahyu daripada Allah. Tiba-tiba muncul umat dia pula kononnya pandai yang gaib. Na'udzubillah. Syar, kejahatan yang berlaku. Apabila di kalangan golongan sufi, tok gurunya mengaku dia mengetahui perkara yang gaib, syar. Kejahatan itu adalah kejahatan yang mengambil sifat rububiyah, ketuhanan. Wala la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada siapa yang mengetahui perkara gaib melainkan Allah. Rasulullah kalau dia tahu perkara yang gaib yang Allah ceritakan, katakan kepada wahai Muhammad, jika aku mengetahui perkara yang gaib, aku akan mendapat banyak kebaikan dahulu daripada kalian. Ya, aku akan ambil kebaikan saja. Tetapi bila kita menyaksikan dalam peristiwa peperangan Uhud, apa berlaku? Ya, Rasulullah, para sahabat dibunuh, Rasulullah hampir-hampir terbunuh dan tercacat pada mukanya besi dan jatuh dalam lubang yang dibuatkan oleh kafir musyrikin, menjadi jerat kepada orang mukmin. Rasulullah yang kena. Kalau Rasulullah tahu yang gaib, maka dia tak makan daging yang diberikan oleh wanita Yahudi ahli kitab tu. Ya, bila makan-makan tu, ya, ada racun. Para sahabat sebahagiannya dah mati, ya, kerana termakan racun. Kalau Rasulullah tahu yang gaib, ini mengisyaratkan Rasulullah pun tidak tahu yang gaib, dia hanya menunggu wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba datang masyarakat kita, oh tok guru tu tahu yang gaib, dia tahu apa detik hati saya. Amboi, ya, pasal saya dengar sendiri.
Na'udzubillah min zalik. Kalimah yang kufur keluar daripada mulut seorang mukmin sebagai seorang muslim yang mengatakan tok guru dia tahu perkara kasyaf, perkara ghaib, kasyaf. Istilah yang jahat digunakan kepada orang-orang yang mengatakan tok gurunya seperti itulah. Kerana itu adalah sifat rububiyah, ketuhanan. Ya. Maka Allah membuka yaumatublas sarair. Masalah hati adalah masalah yang perlu kita ambil berat sangat-sangat. Kerana penentu syurga neraka kita pada hati kita. Ya, pada hati maksudnya i'tiqad kita. Bersih ataupun tidak. Jika i'tiqad kita ada unsur-unsur syirik, itulah masalah yang besar. Bila i'tiqad kita ada masalah syirik, ya, maka ia adalah satu masalah yang besar, yang mana sehingga satu tahap Allah tidak akan ampunkan dosa kita. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan ampun dosa orang yang syirik, tetapi dia akan ampun dosa orang yang sesiapa yang membuat selain daripada dosa syirik. Mengisyaratkan kepada kita dosa syirik bukan main-mainan. Itu berkaitan dengan i'tiqad, kepercayaan, masalah hati. Yaumatublas sarair. Itu masalah yang penting. Itu dalam masalah akidah dan belum lagi masalah-masalah hati kita yang berbicara perkara-perkara yang tak baik. Okey. Jadi Allah menceritakan dalam ayat ini yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar, dan pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakan atau apa yang telah dilalaikan. Tak kira kecil ke besar, ya. Dilakukan, Allah akan buka. Ini dikuatkan dengan ayat apabila dalam surah Kahfi Allah menceritakan wa wajadu ma amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan tertulis, dan Tuhanmu tidak pernah menginaya seseorang pun. Okey? Jadi bila ditunjukkan tentang apa yang mereka lakukan, ya, pada hari itu kita ditunjukkan segala-galanya. Maka bila ditunjukkan, kita akan cuba menafikan. Kalau kat dunia ni pun kita cuba menafikan, aku tak buat, walaupun dia buat. Bila kena tangkap, tak ada bukti, kan? Oh, selamat, ingat, kan? Tetapi di akhirat tidak begitu. Dia menyangkakan dia terselamat, tetapi Allah bukakan dalam ayat ini, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Kita akan mengaku kita yang bersalah. Peringkat awal kita tak mengaku, ya. Orang tak akan mengaku sehingga bila bukti dibawa, ya, itu pun dia cuba pusing, dan akhirnya bila dia nampak tak boleh dipusing lagi, maka di situ dia akan mengaku. Tapi beratlah. Berbeza dengan seorang yang kamu mengaku salah tak? Ya, saya bersalah. Ringan. Yang jenis tak mengaku bersalah tu masuk dalam perdebatan ataupun masuk pakai lawyer apa semua, akhirnya baru dapat bukti dia bersalah, itu lagi berat. Kedudukan mengaku bersalah, ya, hukuman dia lebih ringan daripada mengaku tak bersalah tapi sebenarnya dia buat dan didapati bersalah kesudahannya. Okey? Jadi oleh kerana itu, apabila dia memberikan alasan-alasannya bahawa dia tidak melakukan, ya, dalam ayat ini mengatakan meskipun dia mengemukakan alasan-alasan, namun dia cuba mengelakkannya. Lalu dalam ayat yang lain Allah mengatakan, Iqra' kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, kejadian ini agak kritikal kerana cuba nak elak tak boleh nak elak. Cuba nak pusing lagi tak boleh nak pusing. Bila kitab yang merakamkan perbuatan kita ni clear, masih lagi kita belit-belit lagi. Inilah tabiat manusia, ya, bila berhadapan dengan realiti kenyataan,
ya, masih lagi nak berpusing-pusing ya, untuk menyelamatkan diri masing-masing. Tetapi apabila Allah mengatakan, baca kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Kamu yang akan memberi keputusan, kamu sendiri. Lalu dilihat dalam kitabnya, ya, yang tak pernah tinggal kecil ataupun besar, dan tidak pernah lalai daripada apa yang kita buat, maka pengiktirafan berlaku sebahagian manusia. Tapi sebahagian manusia masih lagi, ya, masih lagi mempertahankan dia tak bersalah. Okey. Waktu itu, bila dia mengaku dirinya tak bersalah, apa jadi? Maka Allah datangkan saksi-saksi daripada dirinya sendiri. Bila didatangkan saksi-saksi daripada dirinya, ya, itu yang kita pernah terangkan. Saksi-saksi itu berbentuk, ya, tangan berbicara, kaki berbicara, mata berbicara, pendengaran berbicara. Boleh lari dah? Masih lagi dia akan bagi alasan. Tuan-tuan dan perempuan, apa lagi alasan yang nak diberikan apabila 3-4 perkara ni, mata, pendengaran, tangan dan kaki, telah menjadi bukti apa yang kita lakukan di muka bumi ini? Masih lagi dia mempertahankan, dan pada ketika itu kulit-kulit pun berbicara. Habis. Bila kulit-kulit berbicara, habis. Kerana tubuh badan kita dipenuhi oleh kulit-kulit. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi ini merupakan satu peringatan. Peringatan kepada untuk diri kita berfikir sendiri, apa yang kita buat ini semuanya akan diperlihatkan di sana. Kalau yang baik, alhamdulillah. Tapi kalau yang tak baik, apa juga alasan yang kita bagi, habis dah. Oleh kerana itu nak beralasan di muka bumi. Kalau dah di akhirat, tidak ada alasan lagi. Allah mengatakan, walau alqa ma'adzira, meskipun dia mengemukakan alasan-alasan, ya, dia nak berdebat lagi. Dah tak boleh. Bila dah semua menjadi saksi, habis. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana itu kita melihat ayat peringatan ini, ya, merupakan satu keimanan yang paling kuat untuk kita hadapi, bahawa di akhirat semuanya tidak akan terlepas. Okey? Kemudian Allah mengatakan berkaitan dengan alasan-alasan yang mereka bagi ini, ya, dalam surah Al-Mujadilah. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadhibun. Ingatlah hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahawa mereka bukan orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepadamu. Dan mereka menyangka bahawa sesungguhnya mereka akan memperolehi suatu manfaat. Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itu orang yang berdusta. Allah yang menceritakan, ya, Allah menceritakan apa yang mereka sumpah pada kita ni, pada Rasulullah, dan di akhirat nanti mereka bersumpah pada Allah seolah-olah mereka ingat Allah ni tak mengetahui perkara yang gaib. Tetapi Allah mengetahui. Silap, ya. Al-Aufi berkata dari Ibnu Abbas, firmannya, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya, yakni meminta maaf, tidakkah anda mendengar firman Allah, la yanfa'udz zalimina ma'dziratuhum, tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka, dalam surah Ar-Rum. Dan Allah berfirman juga, wa alqau ilallahi yauma idzinis salam, dan mereka menyatakan ketundukan kepada Allah pada hari itu. Okey? Jadi ini di antara perkara yang menunjukkan kepada kita, tidak ada la yanfa', tidak ada manfaat bagi orang yang zalim itu meminta keuzuran. Habis dah. Hari ini kita banyak alasan,
Banyak sangat alasan untuk melepaskan diri kita daripada orang. Kenapa tak semayang? Oh, pusing sana, pusing sini. Kenapa lewat semayang, pusing sana, pusing sini? Tuan-tuan dan perempuan, bagilah alasan. Di depan Allah nanti tidak ada alasan dah. Oleh kerana itu, sibuk macam mana pun, solat tetap kena jaga. Apa juga alasan yang kita bagi, bahawa ianya akan menjadi daif ataupun lemah pada ketika di akhirat kelak, kerana Allah tahu apa yang terkandung dalam isi hati. Kemudian Allah menceritakan ayat yang berikut, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah Thumma inna alaina bayana. Janganlah kamu Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran kerana hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah yang mengumpulkannya di dalam dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Okey, baik. Dalam ayat ini, Imam Ibn Katsir mengatakan pendidikan Allah kepada Rasulnya tentang adab ketika menerima wahyu. Ini adalah pendidikan Allah yang berikan kepada Rasulnya tentang cara menerima wahyu dari malaikat. Dahulu beliau terburu-buru menerima wahyu dan mendahului malaikat dalam membacanya. Maka Allah memerintahkannya bahawa jika malaikat datang membawa wahyu, kamu kepadanya hendaklah dia mendengar dengan tuntas. Maksudnya dengar dengan teliti. Okey. Baik. Peringkat awal wahyu sampai kepada Rasulullah, ya, kita tahu bahawa Rasulullah ini bukanlah lelaki yang boleh membaca dalam bentuk kitab. Ya, dia tak boleh membaca dan menulis. Kekurangannya bagi kita ianya adalah satu kekurangan. Tetapi bagi Rasulullah SAW adalah hikmah. Kerana apa? Dengan tidak boleh menulis dan membaca, orang tak boleh ya mengatakan kepada Rasulullah Quran ini adalah tulisan dia. Ya, ataupun cerita yang diambil dari kitab-kitab orang terdahulu, pasal dia tak boleh baca. Okey? Dan itulah hujah mereka pada peringkat awal, tetapi disebabkan Allah kata Rasulullah ummiyin, ya, yang buta huruf, dan pada Rasulullah bukan keaiban. Ya, buta huruf itu adalah mukjizat yang Allah berikan dalam bentuk Al-Quran, yang mana menyelamatkan Al-Quran dari tuhmohan bahawa Al-Quran ini dibuat oleh Muhammad. Ya, baik. Walaupun ada yang jahat-jahat mengatakan macam mana kita mengambil daripada seorang lelaki yang tak boleh membaca, kan? Ni golongan orientalis, liberal yang otak dia sakit ni, ya, dia boleh kata begitu. Sedangkan kita mengatakan itulah bukti bahawa Rasulullah bukan membuat Al-Quran itu sendiri. Bahkan di hari pada perjanjian Hudaibiyah, kan, waktu orang kafir Quraisy mengambil perjanjian dengan Rasulullah, lalu Rasulullah tulis Bismillahirrahmanirrahim, terus kena blok. Ya, wahai Muhammad, kami tak terima Ar-Rahman, Tuhan yang bernama Ar-Rahman. Begitu sekali sampai diarahkan Rasulullah padam. Rasulullah tak tahu mana nak padam. Ya, tunjuk. Para sahabat dah memang tak nak padam, tapi Rasulullah tunjuk itu, dia padam. Dari Muhammad Rasulullah terus kena blok. Ya, kena bantah, wahai Muhammad, kalau kami mengakukan kamu Rasulullah, lama dah kami ikut. Tetapi kami tak mengakui kamu. Padam. Kan? Rasulullah, ya Ali tunjuk yang mana ya kalimah tu. Tak boleh nak baca. Lalu bila dia padam. Okey? Mengisyaratkan Rasulullah memang tak boleh membaca. Ya, subhanallah. Tetapi itu adalah program wahyu dari Tuhannya. Baik. Apabila kita melihat dalam bab ini, Ibn Katsir mengatakan inilah pendidikan yang Allah berikan kepada Rasulnya dengan cara menerima wahyu dari malaikat. Dahulu beliau terburu-buru menerima wahyu dan mendahului malaikat dalam bacanya. Maka Allah memerintahnya bahawa jika malaikat datang bawa wahyu kepadanya, hendaklah ia mendengarkannya dengan baik. Okey? Jadi Rasulullah diajarkan cara menghafal Al-Quran. Ini di antara cara dia
salah satu ya dapat dengar dengan baik. Kalau budak-budak tu bila dia nak membaca Al-Quran dengan ustaz dia nak menghafal, dia memang kena baca depan ustaznya supaya betul makhraj huruf dia, supaya betul panjang pendek dia, ya, baru boleh dilepaskan untuk dia baca sendiri, menghafal tu. Kalau tak, sampai ketua lah hafalan tu lekat dengan cara dia, ya, dengan panjang pendek, salah baris apa semua salah. Dan begitu juga dalam pendidikan yang Jibril buat kepada Rasulullah, Allah ajarkan dengar dulu, ya, jangan tergopoh gapah. Dan kita amat melarang dalam siri menghafal ini tergopoh gapah, nak cepat habis, itu bukan cara dia. Ya. Dan di antara kaedah yang baik dalam siri menghafal, sebenarnya bila boleh menghafal Quran ni, menghafal buku-buku SPM tu tak jadi masalah. Saya tertarik waktu belajar di Pakistan dulu, ya, budak-budak medik lah. Bila kita tanya, medik, pelajar-pelajar Malaysia dan pelajar-pelajar Pakistan, peperiksaan macam mana? Dia kata beza. Ya, budak medical ni, ya, berbeza peperiksaan dengan budak Pakistan. Kerana apa? Budak Pakistan mesti hafal satu buku. Budak medik Malaysia ni, dia ambil lah yang mana point je. Nampak tak? Beza. Kerana apa? Kerana kekuatan menghafal ada pada mereka. Mereka boleh hafal buku tu. Ya. Itu pasal kalau budak hafiz SPM tak ada apa-apa. Hafal je. Tiap-tiap hari hafal. Ambil SPM keluar belaka kan. Tapi kita tak biasa kan. Saya dah tengok budak-budak SPM. Bayangkan budak-budak hafiz ni, ya, semenjak kita handle pelajar-pelajar hafiz dalam bab SPM, termasuk sekolah-sekolah lain, ya, menarik sekali. Tahun itu baru nak ambil SPM. Maksudnya baru nak pegang buku SPM. Start tingkat 1 sampai tingkat 4 tu tak ada pegang pun. Subhanallah. Ajib ya. Al-Quran. Ini berkaitan dengan Al-Quran. Tapi teknik menghafal tu, cuma kemahiran macam matematik, okay, mungkin English BM, itu je. Ya. Tetapi yang lain semua hafal. Subhanallah. Ya. Skor. Dahsyat pula tu. Terus ambil medik pula tu kadang-kadang. Ya. Kita kata subhanallah, itu kelebihan. Ya, Al-Quran, dia punya sistem tu dan menghafal itu. Dan yang menarik sekali dalam bab ini, saya teringat, ya, bukan apa, anak saya tu, kita bawa ke Mesir, dia alhamdulillah hafal Quran 2-3 orang di sana sambil masuk Ma'had Bu'uth. Ya, Ma'had Bu'uth ni macam sekolah menengah Mesir yang siapa habis terus masuk Universiti Al-Azhar kan. Kita bawa. Jadi dia dah masuk Ma'had Bu'uth, jadi lebih kurang Ma'had Bu'uth ni 4 tahun. Cadang nak lompat. Okey, kita bawa balik. Kan apa, umur 18 boleh ambil stamp. Bila stamp tu ke tengah boleh terus masuk Azhar, ya, Universiti Azhar. Jadi dia baru belajar setahun 2 tahun macam tu, ya. Bawa balik bulan 3 sampai dengar okey, pendaftaran SPM, ambil daftar SPM. Lepas tu kata kita nak ambil Azhar, jadi kena ada stamp, daftar stamp. Adik dia kurang bulan je tak boleh. Ya, jadi umur 18 boleh. Bayangkan tak pernah pegang buku SPM. Ya, belajarlah matematik, English apa tu belajarlah. Ya, dengan budak-budak UIA tu, dengan cikgu apa? Yang matematik, Cikgu Yusof. Okey, almarhum. Okey. Dia belajar tu, bayangkan bulan 3 sampai bulan 10 kan SPM, lepas tu stamp 11. Baru bulan 7 bulan kan. Kita kata sudah kan, macam mana ni. Tapi Al-Quran, tu je. Budak-budak hafiz Al-Quran mempunyai potensi yang tinggi sebenarnya, kebolehannya. Cuma nak kena susun dia. 7 bulan sahaja. 7 bulan sahaja dengan tak pernah pegang buku-buku ni. Subhanallah. Bayangkan 2 sijil pelajaran Malaysia dengan sijil tinggi agama Malaysia. Ui, gila kita. Tapi memang tuition pun gila-gila lah tuition dia. Ya, dia kata macam nak termuntah-muntah kan. Tapi memang dalam tempoh 7 bulan orang ambil berapa tahun start sekolah kan, sampai repeat. Izin Allah, dengan izin Allah, alhamdulillah, skor. Kalau tak sebablah sijil peminangan Malaysia kan, kita hantar dia ke Mesir balik kan, masuk Al-Azhar. Tapi dah orang masuk minang, okey sila. Terus.
Okey, nak menceritakan kemampuan dalam sudut hafalan. Jadi, sistem hafalan yang budak-budak pegang ni, dia amat sesuai pada mana-mana sekolah untuk mengajar mereka cara menguasai jawapan-jawapan tu. Senang je. Okey, baik. Kemudian Allah menjamin bahawa dia mengumpulkan Al-Quran di dalam dada beliau. Allah akan memudahkan menunainya yang sesuai dengan apa yang beliau terima dari malaikat. Allah akan menjelaskan dan mentafsirkannya dan menerangkannya. Jadi pertama adalah menghafal, yang kedua adalah membaca, dan ketiga adalah menjelaskan maknanya. Oleh kerana itu Allah berfirman, La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah kamu menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran kerana hendak-hendak cepat menguasainya. Ya. Lalu dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuhu wa qul rabbi zidni ilma." Janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Okey. Jadi ini di antara perkara yang paling penting. Al-Quran itu di antara kaedahnya. Pertama sekali dalam bab Al-Quran ialah beriman. Okey? Beriman bahawa ini adalah kalam Allah. Beriman seperti mana yang diturunkan, dan kita tidak akan berganjak dengan pemahaman yang seperti mana yang akan diarahkan. Yang kedua, kita cuba menghafal dan membacanya. Ya, kita cuba menghafal dan membacanya. Okey? Dan ketiga, kita akan mempraktikalkannya. Okey? Iman pada Al-Quran ini asas, kerana ini adalah kalam Allah. Berapa ramai yang sesat berkaitan dengan Al-Quran sahaja. Yang sehingga golongan Mu'tazilah mengatakan Al-Quran ini makhluk. Satu kalimah yang kufur yang keluar daripada mulut-mulut mereka. Okey? Dan kita tidak bicarakan bab itu. Kita cuma dalam bab ini kena beriman dan cuba membaca dan cuba menghafal. Karena orang yang membaca Al-Quran dan menjaga Al-Quran, Allah Rasulullah mengatakan Ahlul Quran ahlullahu khasatah. Ya, orang yang menjaga Al-Quran, membaca Al-Quran, mereka adalah orang yang special di sisi Allah. Itu kelebihannya. Dan disebabkan Al-Quran ini juga Allah mengangkatkan satu kaum dan menurunkan satu kaum. Ya, disebabkan Quran, disebabkan Islam ini Allah mengangkatkan satu kaum. Dan dengan Al-Quran ini akan menentukan kedudukan kita di akhirat nanti. Ya, di syurga nanti, sehingga dikatakan pada mereka yang diberikan Al-Quran, rattil kama rattalta fid dunya, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah seperti mana kamu baca di dunia. Oleh kerana itu kita diarahkan membacanya. Yang paling menarik, sampai satu tahap kita berhenti, lalu dikatakan irqi, tambahkan bacaan kamu. Lalu dibaca. Lepas tu katakan baca irqi lagi, tambah lagi, sehingga dia terhenti. Maka bila terhenti, dia tahu di mana syurga yang didudukinya. Seolah-olah ada kaitan. Kalau kita tak pernah menghabiskan Al-Quran, berat. Maksudnya kalau kita baca, kita tak habis. Sedangkan kalau kita baca itu habis, seolah-olah kita berada ke muncak syurga yang terbaik. Oleh kerana itu, cuba habiskan. Ya, cuba habiskan. Tetapi yang paling penting dalam bab ini, Al-Quran itu adalah untuk diikuti. Kita beriman dengan Al-Quran seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kena beriman dengan cara yang betul. Kenapa? Al-Quran ini, walaupun ramai yang hafaz Al-Quran, tetapi kalau tidak mengikut cara yang diajarkan oleh Rasulullah, dia akan sesat. Berapa ramai golongan-golongan yang dahulu menghafal Al-Quran. Golongan Mu'tazilah menghafal Al-Quran. Jabariyah, Qadariyah, Syiah. Siapa lagi? Syiah ni... Okey, Khawarij, ya, mereka menghafal Al-Quran, tetapi penafsiran Al-Quran itu salah. Ada satu masalah besar. Na'udzubillah. Betul, kita mengagung kepada orang-orang penghafal Al-Quran, menghormati mereka, tetapi yang membawanya kepada jalan itu amat penting. Kalau jalan itu salah, Al-Quran itu akan ditafsir salah, maka mereka tersesat. Golongan ini dah berlaku pada zaman-zaman silam.
siapakah yang membunuh Sayyidina Ali? Ibnu Maljam. Siapa dia Ibnu Maljam ni? Ya, yang dikatakan di zaman Sayyidina Umar sebelum dia berubah, dia adalah seorang hafiz Al-Quran. Bunuh Sayyidina Ali, hafiz Al-Quran. Tuan-tuan dan perempuan, ya, berhati-hati dalam bab ini. Tapi kadang-kadang silap masyarakat kita lah. Bila tengok, ya, bila sebut tahfiz tu, dia dalam minda dia bersih sebersih-bersihnya. Macam malaikat yang ada kat situ. Kehalnya, ya, orang yang jaga tu, tiap-tiap hari makan Panadol. Pening perangai. Bukan nak jadikan mereka lebih baik, kan? Sukar. Ialah manusia, kan? Jangan silap sikit sampai dia komen, ya, balik budak tu buat perangai kat rumah dia ni. Mula dia cakap, kan. Dia ingat macam hantar ke sekolah tahfiz ni mesti menjadi malaikat, balik tu clear. Dia kat rumah pemening kepala sebelum tu, kan. Tiba-tiba nak perfect. Mana boleh? Okey. Jadi Ibnu Maljam ni, Sayyidina Umar hantar dia ke Mesir menjadi wakil, seolah-olah apa yang kita nak sebut, wakil kerajaan sebagai Kementerian Pendidikan untuk mengajar Al-Quran pada penduduk Mesir. Dan dia terkena fitnah Khawarij di sana. Bila dia terkena fitnah Khawarij, itu yang dia balik, ya, dia balik ke Kufah tu. Dan mereka merancang beberapa orang untuk membunuh Muawiyah, Ali, ya, dan Ibn Maljam membunuh Ali. Hafiz Al-Quran, ya, subhanallah. Oleh kerana itu, ya, bergantung pada diri kita atau bergantung usaha kita nak menjaganya atau tidak, nak mengikut ataupun tidak. Oleh kerana kita menyaksikan kisah-kisah yang berkaitan dengan sejarah ummah ini, ya, kita agak berhati-hati. Betul kita menghormati tahfiz Al-Quran, tetapi kena berhati-hati siapa yang membawanya, ya. Apabila kita menyaksikan pembawakannya, ya, datang daripada orang-orang yang mengatakan pahaman-pahaman mereka itu tidak, yakni perjalanan mereka itu tidak mengikut yang dibawa oleh Allah dan Rasul, seperti mana mengikut yang dikatakan fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, kita akan menyaksikan Al-Quran lari daripada mereka. Ya. Mereka bawa Al-Quran tetapi dalam pahamannya minda dia dah lain dah. Ya, perkara-perkara yang tak baik akan berlaku. Perkara syirik ada dalam minda mereka, perkara khurafat ada dalam minda mereka. Seperti mana yang dipaham oleh golongan Mu'tazilah, ya, hafiz Al-Quran tapi minda mereka i'tizal Mu'tazilah. Akidah mereka Mu'tazilah. Hafiz ke Al-Quran tapi akidah mereka Jabariyah, Qadariyah, Khawarij. Na'udzubillah. Jadi berbahaya. Oleh kerana itu, manhaj talaqi ain adalah amat penting. Selain daripada menghafal Al-Quran, kita memang kena mengikut panduan yang betul, ialah akidah mesti mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik. Kalau tak, dia takkan jadi. Dia akan jadi lain. Dia akan jadi fitnah kepada agama kita. Kalau kita saksikan juga orientalis pun menghafal Quran. Orientalis pun menghafal Quran. Dahsyat. Bahkan kita menyaksikan orientalisme buat buku-buku hadis. Ya, kerana asalnya nak menghentam hadis. Dia buat satu macam reference buku yang setebal ni, sebanyak berapa jilid dulu? Saya kata 7 jilid, kan. Bukhari, Muslim, Sunan Sitah ada dalam tu, ditambahkan dengan Sunan kitab Muwatta Imam Malik. Ada satu lagi, ya. Sebagai reference untuk rujukan mereka macam mana nak menghentam Islam. Tapi alhamdulillah rujukan itu sampai kepada tangan orang Islam, maka berfaedah terlalu banyak. Itu orang orientalis, ya, yang nak menghentam Quran, menghentam agama kita, membuat tempat rujukan hadis-hadis. Kita tak ada pada masa itu. Dahsyat, ya. Dan penulis kamus yang masyhur, Kamus Al-Munjid, itu kamus dikatakan kategori kamus yang terbaik. Bukan orang kita yang buat. Ya, orientalis. Dia bagi 2, munjid lorah, 1 munjid alam. Munjid alam berbahaya. Munjid lorah, okey, dia berkaitan dengan bahasa. Tetapi bila sampai munjid alam ini, macam ensiklopedia,
dia selewengnya beberapa fakta. Kalau orang tak tahu, dia akan bacalah. Seperti dia tuliskan, Muhammad, lelaki yang diutuskan untuk bangsa Arab. Yang mana ada terus cerita, pada tu dah tersilap bangsa Arab. Sedangkan Muhammad adalah lelaki yang diutuskan untuk umat manusia, bukan bangsa Arab saja. Nampak tak macam mana dia pusing-pusing? Ada. Saya pun ada kitab tu. Munjid Alam, Munjid Al-Lugha, kitab yang reference hadis tu, ya. Na'udzubillah min zalik. Okey, oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan, ya, amat penting kita memahami Al-Quran mengikut 3 kurun yang terbaik, menghafal satu bab, tetapi manhaj talaqi ilmu dalam bab ini mesti berpandukan 3 generasi terbaik pun amat penting. Kalau tidak, kita akan menyaksikan orang yang menghafal Quran itu fikrah dia adalah khawarij. Orang yang menghafal Quran itu fikrah dia Mu'tazilah dan berbagai-bagai akidah-akidah yang berbahaya. Di akhir zaman pula dalam 73 golongan tu, jangan terkejut, semua ada penghafal Al-Quran. Agak-agak macam mana kita nak hadapi, ya? Allahu Akbar. Ilmu, hanya itu je dapat menyelesaikan. Itu pun ilmu macam mana? Kembali kepada 3 kurun yang terbaik. Kalau tak, kita tak akan nampak, ya. Baik. Allahu Akbar. Kemudian Allah berfirman, Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya atas tanggung kamilah yang mengumpulkannya, yakni di dadamu, dan membuat pandai membacanya, yakni Al-Quran. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Dan apabila kami telah selesai membacakannya, yakni apabila malaikat telah selesai membacakannya kepadamu dari Allah, maka ikutilah bacaan itu, yakni dengarkanlah dia, lalu bacalah sebagaimana dia membaca kepadamu. Okey. Dalam ayat ini mengisyaratkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat ilmu syafawian, ya, terusan daripada malaikat Jibril. Oleh kerana itu syafawi yang Rasulullah ambil, yang kita ada berapa qiraat dalam Al-Quran itu, semuanya datang daripada Rasulullah dengan betul, mutawatir. Ya, yang kita belajar 10 qiraat tu kan, semua datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tetapi sayang, mereka mempelajari qiraat dengan betul, tetapi kenapa mereka tidak mahu mengikut, ya, cara yang betul mengikut Rasulullah dalam praktikal Al-Quran? Itu yang rasa sayang sangat-sangat. Ya, sehingga kan terutamanya masalah akidah. Allahu Akbar. Baik. Summa inna alaina bayanah, kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya, yakni setelah menghafal dan bacanya, maka kami akan menjelaskannya, menerangkannya dan mengilham maknanya kepada sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh syariat. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas rahimahullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, dahulu Rasulullah kesulitan dalam menerima wahyu, maka beliau pun menggerakkan bibirnya. Sa'id Ibn Jubair, rawi dari Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas berkata kepadaku, aku menggerakkan bibir sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasulullah menggerakkan nak membaca. Dia ada beberapa sistem wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Di antaranya yang menarik sekali, sistem ini macam sistem yang kita ada pada sistem komputer lah, ya. Di-download kan, zoom, dia transferkan maklumat sehingga Rasulullah mampu untuk membaca. Ya, sistem ini agak menarik, ya. Dia boleh zoom sehingga Rasulullah dapat membaca, menguasai, dan dia membaca. Okey. Ini di antara sistem yang Allah berikan, yang mana kemampuan dan kehebatannya. Dan masalah menghafal Al-Quran memang tidak digalakkan untuk dipercepatkan, sehingga kan membacanya dikatakan dalam satu hadis Rasulullah melarang mengkhatamkan kurang daripada 3 hari. Berarti 10 juzuk satu hari kan. Banyak tu. Ya, kalau kurang daripada 3 hari, orang itu yang dikatakan tidak faqih, yakni dia baca tidak ada panjang pendek tu, jadi tak teratur. Jadi masalah dalam Al-Quran. Okey. Maka sebaik-baiknya itu terpulang kepada sesiapa yang membacanya, maka dapatkan khatam sebanyak yang mungkinlah, lebih daripada 3 hari. Okey. Ni kita pun setahun baru khatam bulan Ramadan. Okey. Kemudian Musa bin Aisyah, rawi daripada Sa'id Ibn Jubair berkata, Sa'id berkata kepadaku, aku menggerakkan bibirku sebagaimana aku melihat Ibnu Abbas melakukannya.
maka Allah menurunkan ayat la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Subhanallah, menarik ya. Menarik bukan apa? Ya, bagaimana hadis itu disampaikan, bagaimana dia perawi hadis ni meriwayatkan bibir dia dari Ibnu Abbas. Ya. Dia tunjuk juga bibir dia macam mana Ibnu Abbas buat. Dan Ibnu Abbas kalau kita tengok tadi dia meriwayatkan daripada perbuatan Rasulullah. Kalau kita nak tahu inilah cara perawi hadis. Bila dia nak meriwayatkan sesuatu, dia akan menggerakkan bibirnya. Okey, misalan dalam bab inilah. Itu pasal kalau kita tengok di zaman-zaman dahulu waktu nak meriwayatkan hadis, jika seseorang itu meriwayatkan, misalan dia nak riwayatkan tongkat Rasulullah, kan? Tapi dia tak pegang tongkat. Setengah para ahli hadis dia tak terima. Kamu nak riwayat tongkat tapi kamu tak pegang tongkat, sedangkan dalam hadis tu memegang tongkat, kan? Jadi itu di antara perkara-perkara yang unik ya dalam bab meriwayatkan hadis secara amanah, ya, secara amanah. Itu pasal waktu kami belajar hadis di Pakistan dulu, ya, qala, ya, disebutkan riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, apa dia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ tulis qala Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia baca qala Rasulullah. Terus dia tegur. Kan? Tak boleh. Di situ tulis Nabi, baca Nabi. Kan? Subhanallah, menarik sekali. Saya amat suka dalam bab-bab begitu. Kenapa? Dia ada satu sifat as-sam'u wa ta'ah. Aku dengar dan aku patuh dan aku amanah dalam meriwayatkan. Macam itu, ya. Baik. Allah berfirman, "Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah." Thumma inna alaina bayanah, apabila kami telah selesai membacanya maka ikutilah bacaan itu, yakni dengarkan dan perhatikan bacaan itu, kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Subhanallah, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ya. Sejak itu begitulah Jibril pergi dari sisi baginda, maka beliau membacanya sebagaimana Jibril telah membacanya kepada beliau. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Lafaz Al-Bukhari adalah ketika Jibril datang, maka beliau akan menunduk. Apabila dia telah pergi, maka beliau akan membacanya sebagaimana yang telah Allah janjikan. Subhanallah. Ya, apa yang menarik tuan-tuan dan puan-puan, Allah mengatakan, kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah yang akan menjelaskannya. Yang menjelaskan intipati Al-Quran itu. Siapa? Allah yang mengatakan dia akan jelaskan. Maka Rasulullah menyambut penafsiran yang Allah katakan itu dan diberikan kepada para sahabat tanpa mengurangnya dan tanpa menambahnya. Subhanallah. Tanpa mengurang, tanpa menambah. Sampai kepada para sahabat dan para sahabat menyampaikan kepada tabi'in tanpa mengurang, tanpa menambah. Ini agama kita. Agama kita begitu pemeliharaannya dari Allah. Kalau Rasulullah kata ini datang dari Allah, sedangkan bukan dari Allah, apa yang kita bacakan dalam surah Al-Haqqah? Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Jika Muhammad itu mengada-adakan kepada kami, yakni dinakalkan ini datang dari Allah sedangkan bukan dari Allah. La akhazna minhu bil yamin. Kemudian kami akan tangkap Muhammad itu dengan kekerasan kami. Thumma laqata'na minhu al-watin. Kemudian kami potong urat leher dia, yakni kami bunuh Muhammad. Subhanallah. Itu Rasulullah yang cuba mentafsirkan atau menakalkan satu perkara dikaitkan dengan Allah, sedangkan Allah tak pernah mengatakan begitu. Oleh kerana itu, bagi mereka yang beramal ataupun mengambil hujah dengan hadis-hadis palsu, mereka telah mengkhianati Rasulullah. Mereka telah mengkhianati Allah. Na'udzubillah. Bila dia kata ini datang daripada Rasulullah, bukan datang dari Rasulullah. Karena bila dinakalkan datang dari Rasulullah, seolah-olah datang dari Allah. Itu kaedah dia. Oleh kerana itu kita memerangi hadis palsu. Kita memerangi hadis palsu. Kerana apa? Kerana itu adalah pengkhianatan dalam agama kita.
Subhanallah ya. Jadi, kena walau bagaimanapun sekali, dengan siapa sekalipun, bila kita melihat satu hadis, berhati-hati. Pastikan hadis itu sahih ataupun tidak. Itu je cara dia. Kalau tak, kita akan sama-sama mengikut membawa hadis palsu. Na'udzubillah. Baik. Jadi ini di antara perkara yang menarik dalam bab ini, bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, menerima dari Jibril dan menyampaikan apa yang Allah nakkan, dan dia mengumpulkan Al-Quran di dalam dadanya, dan cara Rasulullah tu hanya khas untuk Rasulullah lah. Kenapa? Apa yang dia hafal tu lekat. Satu. Yang kedua, apa yang Allah nak hilangkan, maka dia akan hilang. Dia ada beberapa ayat dalam siri nasikh wa mansukh pada Al-Quran, ada ayat-ayat yang dihafal, lepas tu Allah hilangkan. Kenapa? Dimansukhkan ayat itu. Dia, siapa yang belajar ulumul Quran, ya, dia akan bertemu ayat nasikh wal mansukh. Ayat ni, ayat yang datang baru, dia menghilangkan ayat yang lama. Hilang ayat tu. Rasulullah cuba hafal, tak hafal. Sedangkan kalau ikutkan dah hafal, macam mana Fatihah dibaca? Hilang. Berarti ayat tu dihilangkan. Yang kedua, di antaranya, ayat tu dihilangkan. Tadi ayat tu dihilang, lepas tu hukum hakam pun dihilangkan. Dan ada ayat yang dihilangkan, hukum hakam tidak dihilangkan. Seperti ayat rejam. Ya, ayat rejam, orang berzina yang dah berkahwin, maka hukum direjam. Ayat dihilangkan, tetapi hukumnya tidak dihilangkan. Yang dijalankan, itu qaul yang mana Umar pernah berkata dalam bab ini. Okey. Kemudian ada ayat itu nasikh mansukh ya. Ayat itu tadi awal hilang, dua-dua hilang. Kemudian ayat hilang, hukum tak hilang. Dan ayat tak hilang, hukum hilang. Ayat tu tak hilang, tapi hukum hilang. Ya, hukum hakam tu hilang pada ayat tersebut. InsyaAllah nanti, ya, rasa Ustaz Adli ada ajar kan ulumul Quran, ya. Ulumul tafsir, okey. Baik, ala kulli hal, nak menceritakan itu di antara kaedah ayat Al-Quran. Baik. Dan kita ni, kita macam mana? Di akhir zaman nanti ayat akan hilang. Al-Quran akan diangkat ke langit. Ya, akan hilang. Tapi sebelum angkat pun kita dah hilang. Ngapai hari ni petang hilang. Ya, ngapai malam ni esok pun hilang. Okey. Ala kulli hal, tak apalah. InsyaAllah. Buatlah had mana mampu. Baik. Allah berfirman lagi, kita pun dah habis, dah sampai kat sini. InsyaAllah kita akan sambung pada pelajaran yang akan datang. Ya, cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.